Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Hanan binti Wan Ahmad Zuki dari Unit Pendidikan Islam 4 akan membentangkan tugasan ketiga. Tugasan kedua bagi pentadsiran berterusan PIAKT IMK 3103 pengajian akhlak yang bertajuk kaedah penyelesaian ya bagi isu yang dipilih iaitu isu sumbang mahram. Okey, saya akan bentangkan saya punya slide. Okey. Jadi saya mulakan dengan penyelesaian isu sumbang mahram. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada penyelesaian, eloklah kita mengetahui terlebih dahulu apakah itu maksud ataupun konsep sumbang mahram. Okey. Sebelum itu juga saya akan memberikan sedikit kandungan apakah yang akan saya bahaskan dalam slide ini. Yang pertama iaitu konsep, yang kedua itu punca sumbang mahram, yang ketiga kaedah penyelesaian dan yang keempat adalah rujukan. Okey, kita pergi dulu kepada yang pertama iaitu konsep sumbang mahram. Okey, konsep sumbang mahram menurut Aziza Osman dan Azlin Aziz 2018 menyatakan bahawa sumbang mahram ini adalah perhubungan jenis antara seorang lelaki dan perempuan yang dilarang bernikah oleh adat dan agama. Dan menurut Jabatan Agama Islam Selangor pula 2018 menyatakan bahawa sumbang mahram ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah atau nasab keturunan dengan mangsa. Maknanya sumbang mahram ini adalah perhubungan jenis antara seorang lelaki dan perempuan yang dilarang bernikah. Maksudnya anak kandung bersama dengan ibu kandung, bapa kandung bersama anak kandung perempuan. Seperti itulah. Itu konsepnya lah. Okey, kita pergi dulu kepada punca. Okey, sebelum kita tahu macam mana nak menyelesaikan isu sumbang mahram ni, bukannya menyelesaikan tapi menangani sedikit isu sumbang mahram ni, eloklah kita mengetahui apa punca berlakunya sumbang mahram ni. Okey, puncanya adalah daripada individu itu sendiri, iaitu perempuan. Cara pemakaian orang perempuan di dalam rumah atau di depan muridnya. Sebab apa? Pemakaian orang perempuan ni semestinya dengan dia punya ajnabi daripada anggota badan semua kecuali muka dan tapak tangan. Tetapi bagi muridnya adalah dari pusat hingga ke lutut. Tapi sangat elok digalakkan bagi perempuan menjaga maruahnya, menjaga kemaluannya, menjaga rasa malunya daripada dilihat daripada muridnya. Walaupun abang kandung, walaupun bapa kandung kena jaga sebab kadang-kadang puncanya adalah bermulanya di rumah perempuan tu pakai seksi, jadi ia menaikkan nafsu syahwat bagi murid yang berada dalam rumahnya. Yang kedua adalah kegagalan isteri memenuhi keperluan suami. Seperti yang kita tahu adalah tanggungjawab isteri memenuhi keperluan suami. Kalau isteri tu menolak secara tanpa sebab, itu adalah dosa. Dosa. Akhirnya walau ada satu hadis menyatakan bahawa hadis Rasulullah SAW yang maksudnya baginda menyatakan suami. Ini bermakna keperluan suami sangat-sangat penting untuk dilakukan. Jadi kegagalan isteri memenuhi keperluan suami menjadi punca juga untuk berlakunya sumbang mahram antara mereka. Okey. Yang ketiga, tiada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okey, antara contohnya bapa saudara kandung dengan anak saudara kandung. Jadi mereka mungkin rapat tetapi disebabkan tiadanya batas pergaulan, gurau senda, bercakap semua boleh. Nak bersalam semua boleh tetapi ada batasnya. Kalau tak ada batas pergaulan, isu ni lah yang akan menjadi daripada bergurau senda sedikit lama-lama makin terjerumus ke dalam gejala ini. Yang keempat adalah kurangnya iman dalam diri seseorang. Bila bercakap tentang iman adalah selaras dengan
ketakwaan seseorang. Kita tak nampak, kita tak boleh melihat keimanan seseorang tu dengan mata kasar. Tetapi bagi orang, tak semestinya bagi orang yang menuntut ilmu agama yang lebih, tingginya iman seseorang itu. Sebab apa? Sebab biasa dalam akhbar terkini kita tengok ustaz-ustaz pendakwah yang terbabit dengan isu ni. Dengan isu penzinaan, isu sembang mahrami. Ini makna tak semestinya orang yang menuntut ilmu agama tu tinggi iman dia. Artinya kadang-kadang disebabkan kurangnya iman ni, mungkin dari sebab mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ada. Ini tak dapat memenuhi keperluan mereka. Jadi mereka lepaskan kepada tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Itu adalah antara punca. Banyak lagi punca-punca lain, tapi inilah punca yang dapat saya bahaskan. Seterusnya, kita pergi dulu kepada kaedah penyelesaian. Sebenarnya kaedah penyelesaian ni bukanlah kaedah penyelesaian yang boleh menyelesaikan segala isu ni, tetapi dapat membanterai sedikit demi sedikit isu yang berlaku terkini. Okey. Kita pergi pula kepada, untuk kaedah penyelesaian yang pertama dari sudut individu, peranan individu itu sendiri adalah laporan daripada mangsa. Individu yang terkena tu mestilah melaporkan apa yang terjadi supaya pihak berkaitan dapat membuat tindakan selanjutnya. Sebab apa? Ramai mangsa yang terkena tidak melaporkan kejadian kerana diancam oleh pelaku. Kenapa? Sebab keluarga mereka sendiri yang terlibat. Takkanlah nak ambil keluarga, nak masukkan keluarga mereka ke dalam penjara. Tetapi untuk menangani isu ini, seorang itu mestilah berani, mangsa itu mestilah berani. Tak pun boleh sahaja melaporkan kepada ibu atau orang yang mereka percaya, mereka percaya untuk dilaporkan kepada pihak berkaitan. Dengan laporan yang pantas, masyarakat dapat menghindari atau mengurangkan gejala ini. Yang semestinya remaja lah, remaja zaman sekarang memang ada banyak sangat kes sampai remaja perempuan itu mengalami kemurungan ataupun trauma dalam menghadapi atau berhadapan dengan lelaki kerana isu-isu yang mereka lalui ini. Jadi seterusnya adalah dari segi sudut ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah dengan memberikan pendidikan keibubapaan. Kaunseling merupakan satu pendekatan yang mungkin berkesan. Mungkin kaunseling ni tak kiralah kaunseling dari segi bercakap daripada heart to heart. Kita dengar apa pendapat anak ni, apa pendapat ibu bapa ni. Jadi sebenarnya pendidikan keibubapaan ni lebih terletak kepada ibu. Sebab apa? Bila contoh situasinya apabila bapa kandung sendiri yang terlibat, siapa yang perlu mengambil mengambil tugas untuk menyelesaikan isu ini? Mestilah bergantung kepada ibu. Ibu dalam keluarga tu. Jadi mengandung sumber marahnya lebih terletak kepada ibu. Kerana ibulah yang lebih memahami jiwa anak perempuan mereka, anak dara mereka lah. Ibu berperanan penting untuk menerangkan kepada anak tentang, yang pertama, kat sini terletak 3. Yang pertama adalah penjagaan tubuh badan, terutamanya anggota sulit. Maksudnya ibu ni penting dia bagi tahu ataupun ajar anak-anak perempuan mereka tentang kat mana anggota sulit yang tak boleh disentuh oleh mana-mana lelaki, termasuklah yang muhrim. Yang kedua, batas pergaulan dan aurat antara muhrim dan bukan muhrim. Maknanya sentiasa ibu sentiasa perlu menegur anak perempuan mereka supaya memakai pakaian sepatutnya, menjaga batas pergaulan walaupun berada di rumah sendiri, rumah nenek ataupun sebagainya. Yang ketiga, perbezaan sentuhan kasih dan nafsu. Ibu kandung ni semestinya, tak kisah ibu kandung ke, tapi yang bergelar ibu mestilah memberitahu atau mendidik anaknya supaya membezakan antara sentuhan kasih dan sentuhan nafsu. Kadang-kadang bapa kandung sendiri mengambil kesempatan sebenarnya anak mereka bersalam dengan mereka. Lepas tu mereka mensadarkan sentuhan secara berlebihan. Sedangkan anak mereka itu telah mencapai had umur balik. Jadi tidak sepatutnya berlaku sebegitu. Ibu semestinya mengajar anak mereka antara perbezaan sentuhan kasih dan nafsu supaya bila mereka dah memasuki alam remaja, mereka dapat mengelakkan perkara-perkara sebegini setelah
ada tanda-tanda yang menunjukkan bapa mereka buat macam ni, abang mereka buat macam ni. Mereka dapat petanda. Kini itu dapat mengelakkan. Okey, yang keempat adalah memperuntukkan masa untuk mengawasi anak-anak. Okey, memang semestinya ibu bapa perlu mengawasi anak-anak mereka. Terutamanya ibulah. Contohnya dekat rumah tu ibu bapa mereka bekerja. Dekat rumah tu hanya ada abang kandung, abang dan anak perempuan. Itu boleh mengundang kepada isu ini berlaku. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa adalah memperuntukkan masa untuk menguasai anak-anak setiap masa. Kalau boleh masa lapang je awasi anak-anak tu. Apa aktiviti dia buat sepanjang kita tak ada kat rumah. Apa yang ke mana mereka keluar. Ke mana mereka pergi. Jadi dengan sedikit pendidikan ini boleh membantu membatasi isu ini. Sedangkan dekat sekolah pun sudah diajar tentang pendidikan seksual untuk memberikan pendedahan awal kepada anak-anak ini supaya tidak terjerumus ke dalam gejala ini. Okay, seterusnya menitik beratkan didikan agama. Okey, untuk bagi menitik beratkan didikan agama ini bukanlah terletak kepada penceramah sahaja, ustazah sahaja, tak. Agama ni mestilah semua yang bergelar Muslim wajib menuntut ilmu agama. Sebab apa? Agama telah menetapkan syariat yang sesuai mengikut keadaan. Agama Islam adalah sebaik-baik agama. Ini agama kita, agama Islam dah menetapkan. Okey, kenapa haram sumbang mahram ni? Kenapa sumbang mahram ni tak boleh antara yang ada pertalian darah? Mestilah ada sebab dan musababnya. Okey, setiap larangan yang ditegaskan mempunyai sebab musabab. Dan ibu atau bapa ataupun orang yang yang terlibat perlulah mendedahkan tentang dosa dan pahala sejak dari kecil. Anak mereka ajar perbuatan ni dosa ke pahala? Maknanya mereka tahu bila dosa maknanya tak boleh buat. Bila pahala boleh buat. Maknanya itu dah kita ajar sejak kecil. Apa itu dosa, apa itu pahala dan apa perbuatan yang menyebabkan dosa, apa perbuatan yang menyebabkan pahala. Ini adalah sedikit sebanyak membantu mereka memikirkan sebab daripada kecil sampai ke sekolah menengah kanak-kanak atau remaja ni sedang mengalami perkembangan otak. Jadi mereka sentiasa ingin mencuba benda baru dan sentiasa memerhati tindakan kita. Okey. Dan sentiasa memberikan teguran sewajarnya terutama kepada remaja yang mudah terjerumus kepada gejala sosial yang macam saya cakapkan tadi. Remaja lah yang suka mencuba benda baru. Tak dadah, benda yang couple, berpegang tangan sana sini. Daripada berpegang tangan di sekolah apa-apa tu lah mereka akan terjebak dekat rumah. Daripada kat sekolah, kawan mereka ajar nak tengok benda lucah. Sampailah ke rumah mereka tengok benda lucah sampailah mereka rasa macam best nak buat lah. Itu adalah tindakan yang tak sewajarnya mereka lakukan. Dan menerapkan ilmu agama yang cukup. Ini semestinya lah menerapkan ilmu agama yang cukup. Rajin menuntut ilmu bagi meningkatkan keimanan dalam diri. Rajin-rajinlah. Untuk remaja sekarang sangat mudah bagi mereka untuk pergi ke ceramah-ceramah agama walaupun ibu bapa mereka kurang pengetahuan tentang agama, mereka boleh menuntutnya di sekolah kan dalam subjek pendidikan Islam, pendidikan Quran dan Sunnah, pendidikan syariat Islam dan mereka boleh menghadiri ceramah-ceramah yang diadakan. Banyak sebenarnya kalau kita cari majlis ilmu ni. Okey. Kenapa dalam kita menuntut ilmu ni sebenarnya boleh meningkatkan keimanan dalam diri? Sebab bila kita berada di sekeliling atau berada di circle orang-orang yang menuntut ilmu ataupun menuntut yang mendalami ilmu agama ni, ia akan mengelakkan kita melakukan benda-benda yang haram lah. Sebab ia akan menyebabkan kita fokus kepada menuntut ilmu. Jadi kita menyebabkan mereka tidak fikir pasal lain lah. Okey, seterusnya. Menjaga batas pergaulan. Okey, individu itu sendiri perlulah menjaga batas pergaulan. Okey, pergaulan antara anak-anak dengan ayah atau ibu mempunyai batas syariat.
Anak perempuan hanya boleh dimanjakan sehingga umur 7 tahun untuk menanam perasaan malu dalam diri. Okey, sebenarnya tak adalah umur sampai 7 tahun. Sebenarnya kalau umur dia dah 6 tahun dan mereka dah pandai bercakap dan pandai bertindak mengikut mereka pemerhati, sebab budak-budak ni dia suka memerhati berbanding bertindak. Dia memerhati berdasarkan dia memerhati tindakan kita, tindakan ibu bapa mereka dan mereka lakukan. Okey, ibu bapa mereka buat macam ni, oh boleh buat. Jadi untuk mengelakkan mereka, untuk menanamkan sifat malu tu mestilah ibu bapa ni kena kurang manjakan anak-anak mereka lah sejak umur mereka balik lagi. Okey. Ada hadis yang menyuruh ibu bapa mengasingkan tempat tidur mereka dengan anak-anak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dengan mengasingkan tempat tidur ni dapat sedikit sebanyak dapat membanteras isu sumbang mahram ni. Kadang-kadang seperti saya cakapkan tadi, kanak-kanak ini dia suka memerhati berbanding bertindak. Jadi akan memerhati dulu sebelum bertindak. Jadi eloklah kalau ibu bapa itu mengambil langkah utama, langkah berjaga-jaga untuk mengasingkan tempat tidur mereka. Dan sebelum masuk bilik tidur pun ada adab-adabnya. Sebelum masuk bilik ibu bapa, ada adab meminta izin dulu. Sebab itulah ada adabnya untuk minta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapa. Pergaulan dan hubungan senda yang tiada had merangsang melakukan lebih daripada hubungan adik-beradik. Saya cakap tadi, contohnya ada abang dan adik perempuan itu sangat rapat. Tapi kalau melebih-lebih, ibu bapa perlulah menegur mereka untuk menjaga batas-batas yang perlu dijaga. Untuk mengelakkanlah kalau mereka tanya, okey kita terangkan kenapa perlu macam ni, kenapa kena jaga batas pergaulan ni. Sebab itulah perlunya ilmu dalam kita nak mendidik anak-anak. Okey, seterusnya, kerajaan. Apa yang kerajaan boleh ambil untuk membanteras isu sumbang mahram ni? Kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi membanteras kes jenayah sumbang mahram. Antaranya, memperuntukkan undang-undang berkaitan sumbang mahram iaitu Kanun Kesesaan dan Akta Kesalahan Jenayah Syariah iaitu 376A sumbang mahram. Seseorang itu dikatakan melakukan sumbang mahram jika seorang lelaki atau seorang perempuan melakukan persetubuhan dengan orang lain dan di mana orang lain di mana hubungan lelaki dan perempuan itu adalah tidak dibenarkan di bawah undang-undang, hukum agama, adat atau kebiasaan yang berkait bagi lelaki dan perempuan tersebut untuk berkahwin dengan orang lain. Jadi, maknanya sumbang mahram ni, akta yang pertama kena satu sebab sumbang mahram. Mereka memang tidak boleh melakukan sumbang mahram. Sebab apa? Sebab memang tidak dibenarkan di bawah undang-undang, hukum agama, adat atau kebiasaannya. Memang mereka tak boleh sebenarnya dari segi akta ni. Jadi itu yang pertama hukuman mereka. Yang kedua, di bawah Seksyen 376B, hukuman bagi sumbang mahram. Apa hukuman dia? Barang siapa yang melakukan sumbang mahram hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari 10 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun dan hendaklah juga dikenakan sebatan. Ini bermakna hukuman yang dikenakan bagi orang yang melakukan sumbang mahram tidak kurang dari 10 tahun ataupun tidak lebih daripada 30 tahun. Maknanya antara 10 hingga antara kurang daripada 10 hingga 30 tahun je lah yang dipilih penjara dan hendaklah kenakan sebatan. Ianya hendaklah menjadi pembelaan kepada tuduhan terhadap seseorang di bawah seksyen ini sekiranya dibuktikan mengikut penetapan. Hukuman minimum yang diperuntukkan adalah mandatory 10 tahun penjara dan sebatan. Minimum dia 10 tahun penjara dan sebatan. Itu pun dah tapi kalau kita lihat sekarang mahkamah sivil atau mahkamah syariah kurang sedikit menitik beratkan tentang isu ini. Sebab apa? Kurang laporan daripada mangsa sendiri dan juga disebabkan kes-kes keluarga. Tu untuk jadi keluarga yang bahagia semula sangat mengambil masa. Sebab tu ada setengah keluarga yang mengambil ringan terhadap perkara ini sedangkan anak mereka menjadi mangsa. Anak mereka menjadi mangsa keadaan, kemurungan, trauma kan. Sebenarnya sangat kesianlah sebenarnya bagi mereka, anak-anak mereka yang terlibat. Tetapi disebabkan sayang daripada keluarga, nak menjaga maruah keluarga, kurangnya laporan dilakukan. Tetapi
sangat-sangatlah kita ni perlu melaporkan dan kerajaan perlu mengambil tindakan serius lah. Sebab bila kita mengabaikan, lagi banyak. Itu tidak kira penzinaan di luar penzinaan di luar perkahwinan, melahirkan anak luar nikah kan dan sebagainya. Okey, ini sedikitlah tentang penguasaan undang-undang. Okey. Ada saya cakapkan tadi bahawasanya kenapa Islam ada menetapkan syarat-syarat ni, agama Islam menetapkan kenapa haram, kenapa halal, kenapa berdosa. Sebenarnya ada sebab musabab dia. Okey, ini adalah dalil larangan sumbang haram. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 23 menyatakan, maksudnya diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut. Yang pertama, ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam peliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, yakni isteri kamu itu dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu kecuali yang berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya kat sini, ibu susuan pun kita tak boleh berkahwin dengan ibu susuan, tak boleh berkahwin dengan ibu tiri, tak boleh berkahwin dengan adik-beradik, tak boleh menghimpunkan adik-beradik dalam satu keluarga perkahwinan, satu organisasi perkahwinan, dan diharam juga berkahwin dengan ibu-ibu kamu, anak sendiri diharamkan berkahwin. Bila diharamkan berkahwin, bermakna dilarang juga melakukan sumbang mahram, melakukan perzinaan lah maksudnya, macam konsep sumbang mahram tadi lah. Sumbang mahram ni adalah perhubungan yang berlaku dari golongan yang ada pertalian darah. Maknanya mereka ni haram berkahwin. Bila haram berkahwin, maknanya mereka haram melakukan persetubuhan. Sebab apa? Dari segi sudut saintisnya menyatakan bila kita berkahwin antara orang yang ada pertalian darah kita atau melakukan persetubuhan dengan orang yang ada pertalian darah kita akan menghasilkan benih yang tidak sempurna atau yang bertentangan lah dengan agama Islam. Maknanya kadang-kadang akan adanya anak yang cacat fizikal atau mental, mungkinlah ada segi saintis, ada sedikit pembacaan terhadap saintis menyatakan benda-benda yang tak asal daripada persetubuhan luar perkahwinan ni sedikit kecelaan berlaku pada situ, pada benihnya. Jadi wallahualam lah, saya pun tak tahu banyak tentang penghasilan benih tu. Jadi itulah sedikit sebanyak yang mampu saya bahaskan berkaitan kaedah penyelesaian ni. Kaedah penyelesaian ni bukanlah kaedah yang muktamad boleh digunakan, tetapi kaedah ini mampu membanteras isu sumbang mahram yang berlaku di negara kita sekarang. Sebab apa? Sebab makin lama makin menjadi-jadi kejadian gejala sosial ini. Jadi wallahualam, itu sahaja daripada saya. Ini adalah rujukan yang saya rujuk sepanjang membina slide ini. Jadi wallahualam, maaf salah silap dari saya. Semua itu datang daripada Allah dan salah itu datang daripada silap saya sendiri. Walhal kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.